Mari kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Suratul A'raf ayat 188. Kita mula. Qul, katakanlah oleh engkau, la amliku, tidak aku miliki, li nafsi, bagi diriku, nafa'a, kemanfaatan, wala, dan tidak, darron, kemudorotan, illa, melainkan, ma, apa yang, sya'a, telah berkehendak ia, Allahu, oleh Allah. Walau, dan jikalau, kuntu, adalah aku, a'lamu, aku mengetahui, al-ghaiba, yang gaib, lastaksartu, nescaya telah mendapat banyak aku, minal khairi, daripada kebaikan, wama, dan tiada, masani, telah menyentuh ia akan daku, as-su'u, oleh keburukan. In, ada illa, makna tiada ya. Tiada, ana, aku, illa, melainkan, nazirun, seorang pemberi ancam, wa basyirun, dan pemberi kabar gembira. Li qaumin, bagi kaum, yu'minun, mereka beriman. Semak semula. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra, katakanlah oleh engkau, tidak aku miliki bagi diriku kemanfaatan dan tidak kemudaratan. Maksudnya apa? Maksud aku, ia tidak memiliki, artinya aku tidak kuasa, ya. Aku tidak ada kuasa untuk memberi kemanfaatan atau menarik kemanfaatan dan juga untuk menolak kemudaratan. Ya. Maknanya Nabi sendiri, ia tidak ada kuasa. Seandainya Allah nak memberi kemanfaatan, ataupun Allah nak, dan tidak ada kuasa juga Nabi untuk menolak, seandainya Allah nak memberikan kemudaratan kepada ahli bumi ini. Semuanya itu illa masya Allah, melainkan apa yang telah berkehendak ia oleh Allah.
Ya, sebab orang-orang musyrikin ni, ya, dia punya permintaan ya bukan-bukan. Ya, sebagaimana yang tersebut dalam surah Isra. Ya, kalau engkau benar ya Muhammad, sudah tentulah rumahmu terdiri daripada emas dan perak. Ya. Terkadang dia minta supaya jatuhkan langit itu berkeping-keping. Jadi macam-macam dia punya permintaan. Ya, baru nak membenarkan yang Muhammad itu sebagai Rasul. Ya, Muhammad, Nabi SAW bukanlah ya, berkuasa untuk apa yang mereka minta. Itu semuanya adalah Masya Allah. Apa yang Allah kendaki. Walau kuntu. Dan jikalau adalah aku, a'lamul ghaibah. Aku mengetahui akan yang gaib. Ini Nabi sendiri suruh mengatakan kepada mereka. Kalaulah aku mengetahui yang gaib. Lastaksartu minal khairi. Nescaya telah mendapat banyak aku daripada kebaikan. Wama masanyasu. Dan tiada telah menyentuh ia akan daku oleh keburukan. Kalau aku tahu perkara yang gaib, nescaya ya, awal-awal dah dapat ya, menghindarkan daripada segala perkara yang buruk. Ya. Kalau Nabi ya, tahu perkara yang gaib, sebab ya, yang mengetahui itu Allah. Berita-berita yang gaib juga yang memberitahu Allah. Ya, kalau Nabi yang tahu, sudah tentu Nabi akan dapat kebaikan yang banyak. Ya, dan tidak akan disentuh oleh keburukan. Nabi juga pernah luka parah pada peperangan Badar. Ya. Kalau Nabi tahu yang gaib, tidak akan terjadi begitu. In ana ila nazirun. Ya, ini adalah ya, ikrar Nabi. Tiada aku melainkan nazir, seorang pemberi ancam, wabashir, dan pemberi kabar gembira. Kabar ancam itu maknanya memberi peringatan kepada mereka yang kufur akan azab Allah dengan neraka. Dan kabar gembira itu kepada mereka yang beriman dengan janji Allah surga. Itulah yang nak dibagi tahu kepada Nabi, Allah nak dibagi tahu kepada mereka. Jadi Nabi tugasnya nazirun wa basyirun. Memberi kabar ancam atau memberi kabar gembira, dan memberi kabar gembira. Liqaumin, bagi kaum yu'minun, mereka beriman. Bagi kaum yang mau beriman. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-189. Huwallazi, dialah Tuhan yang khalaqakum, telah menciptakan ia akan kamu. Min nafsin wahidatin, daripada diri yang satu. Min daripada nafsin, diri, wahidatin yang satu. Waja'alah, dan telah menjadikan ia, minha daripadanya, zaujaha, akan pasangannya. Liyaskuna, supaya ia bersenang-senang, ilaiha, kepadanya. Falamma, maka manakala, taghasyaha, telah bermesra ia kepadanya. Telah bermesra ia kepadanya. Hamalat, telah mengandung ia. Hamlan, akan kandungan. Itu masdar kepada hamala. Ya, dia punya masdarnya hamlan. Kandungan khafifa, yang ringan. Famarot, maka telah lalui ia.
maka telah lalui ia bihi dengannya. Telah lalui, maka telah lalui ia dengannya, bihi ya. Falamma, maka manakala asqalat, telah berat ia, da'awa. Itu da'awa tu tanda berdua tu alif ya. Madi. Macam kita kata ja'ala satu, ja'ala dua. Da'a, da'awa, ya, da'a, da'awa, ada alif tu ya. Jadi telah menyeru ia berdua Allah, kepada Allah, Rabbahumah, akan Tuhan keduanya, lain demi jika ataitana, telah engkau berikan akan kami, solihah, anak yang soleh, lanakunanna, nescaya kami mesti jadi, minasyakirin, daripada orang-orang yang bersyukur. Ayat 190 ya. Falamma, maka manakala ataha, telah ia beri akan atahuma, telah ia beri akan keduanya, solihah, anak yang soleh, ja'ala, telah menjadikan ia berdua, lahu baginya, syuraka'a, sekutu-sekutu, fima, pada apa yang atahuma, telah ia berikan akan keduanya. Fata'ala, maka maha tinggilah Allahu, Allah, amma, dari apa yang yusyrikun, mereka sekutukan. Ta'ala tu, perkataan ta'ala tu daripada perkataan ala ya. Ala tu makna atas. Ya, ya, jadi ta'ala tu ya, makna teratas. Itu dikatakan maha tinggilah. Untuk Allah kita katakan maha tinggilah. Ya. Asal daripada perkataan ala, atas. Jadi ta'ala. Ta'ala tu mana? Dengan makna teratas lagi. Itu maknanya maha tinggi. Ya. Baik, semak semula. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Tuhan yang telah menjadikan ia, telah menciptakan ia akan kamu. Min nafsin wahidah, daripada diri yang satu. Mula Allah ciptakan makhluk ini ialah Adam. Ya, itulah diri yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha, dan telah menjadikan ia daripadanya akan pasangannya.
mana Allah telah memberikan pasangan Adam tadi, iaitu Hawa, ya. Liyaskuna ilaiha, supaya ia bersenang-senang kepadanya. Ya, maknanya ya, Adam tidaklah sendirian. Ya, ada pasangan yang dengan itu dia dapat bersenang-senang kepadanya. Falamma taghasyaha, maka manakala telah bermesra ia kepadanya, hamalat, telah mengandung ia hamlan khafifa, kandungan yang ringan. Maknanya Hawa telah mengandung kandungan yang ringan, famarat bihi, maka telah ia lalui dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kandungan itu terus berlalu sampailah berat. Falamma asqalat, maka manakala telah berat kandungan tadi, da'awallahu rabbahuma, telah menyeru ia berdua akan Allah, Tuhan keduanya. Maknanya ketika kandungannya dah berat, dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lain ataitana solihah, demi jika telah engkau berikan akan kami anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, nescaya kami mesti jadi daripada orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, kalau engkau berikan aku anak yang soleh, aku akan jadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Baik, falamma, maka manakala atahuma, telah ia berikan akan keduanya solihah, anak yang soleh, ja'alahu, telah menjadikan ia berdua baginya syuraka, sekutu-sekutu, fima atahuma, pada apa yang telah ia berikan kepada keduanya. Fata'ala Allahu, maka maha tinggilah Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Ceritanya bahawa ketika Nabi Adam menerima anak, anak tu anak lelaki lah, anak soleh, yang soleh itu mana anak lelaki yang soleh, anak lelaki. Jadi iblis datang. Iblis datang, dia kata, dia mengelilingi, dia mengelilingi atau berpusing-pusing di keliling Adam dan Hawa ini. Dia kata, namakan anakmu Haris, Abdul Haris. Namakan anakmu Abdul Haris. Jika tidak, anakmu akan mati. Jadi diancam oleh si iblis, suruh meletakkan anaknya Abdul Haris. Tahu apa makna Abdul Haris? Haris itu adalah iblis. Abdul tu hamba. Haris ini dalam Taurat, iblis dalam Taurat dinamanya Haris. Al-Haris. Ha-alif Ratha. Kalau dalam Bible dinamanya Azazil. Iblis ni nama dia Azazil. Dalam Taurat nama dia Haris. Dalam Quran namanya iblis. Jadi suruh anaknya namakan Abdul Haris, hamba iblis. Sebab Haris tu iblis. Jadi Abdul tu makna hamba. Jadi ingatlah bahawa terkadang orang tua yang dapat cahaya mata, terkadang berpusing-pusing nak memberikan nama. Masa itu ingat, terkadang iblis memberikan bisikan supaya meletakkan nama-nama yang disenangi oleh iblis.
Sebab itu terkadang mencari nama tu ya kena tanya-tanya jugalah kepada orang yang ya faham tentang sikit-sikit kalimah Arab tu. Ya. Jadi tanya orang yang ada faham sikit tentang kalimah-kalimah Arab supaya apa? Supaya nama tu nanti diletakkanlah tidak menyesal. Ya. Sebab Abdul tu siapa nama nak letakkan nama Abdul, depannya mesti cari Asmaul Husna. Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Rauf. Tak kisahlah, asal depannya semua Asmaul Husna, nama Allah. Kalau selain daripada itu, kena ingat. Itu nama-nama bukan nama ya, yang dikatakan ya, Islamik. Ya, terkadang nama-nama itu ya, menjadi hamba kepada syaitan. Contohnya Abdul Haris, Abdul Muttalib. Ya, hamba kepada Muttalib. Mana Allah ada Muttalib? Ya, nama Allah tak ada Muttalib. Ya, kita ini bapa saudara Nabi, itu nama jahiliyah. Ya, Abdul Muttalib hamba kepada Muttalib. Ya, itu nak kena tahu lah. Ya. Jadi letakkan nama-nama tu kena tanya jugalah. Kadang nama tu tidak baik. Ya. Seperti nama ya, contohnya nama Hinzir. Ya. Anak tu diberi nama Hinzir. Sebab jadi baca Quran jumpa perkataan lahmal hinzir. Jadi ya, diingat dalam Quran ni semua nama baik. Ya, dalam Quran. Ini taklah nama hinzir. Ya. Bila dah besar budak ni, baru perasan. Ya, orang cerita-cerita pasal hinzir-hinzir, rupanya hinzir tu babi. Ya. Itu orang siapa dulu? Kuala Selangor ke mana? Ya, budak Kuala Selangor. Ya. Yang nama dia betul-betul hinzir. Ya. Terperanjat dia. Sebab masa tu kan sibuk tentang cerita bila babi sebut hinzir. Ya. Ditukar dengan nama Arab lah hinzir. Sebut babi tu hinzir. Ya. Lepas tu dah bertukar jadi babi balik. Ya. Sebab apa? Bila nama hinzir tu macam kita tak geli. Bila sebut babi tu geli sikit. Tukar jadi babi balik. Ya. Satu masa dulu kan surat khabar ke apa ke menyebut hinzir. Ya. Itu sekejap je. Lepas tu dah bertukar balik jadi babi balik. Ya. Sebab macam tak geli. Ya. Tak geli bila sebut hinzir ni. Ya. Okey, jadi ya, suruh namakan Abdul Haris. Ya. Jadi jangan namakan anak tu Abdul Haris. Ya, jadi Nabi Adam ni ya, tidak akan menerima bisikan itu. Ya, sebab ya, adakah patut bahawa ya seorang nabi ya dia akan mempersekutukan Allah? Ya, tidak. Tapi inilah ya kerja iblis, ya nak mengugut orang-orang yang soleh supaya apa? Suruh pai turut katanya baru dia boleh selamat. Kononnya begitu, ya. Fa ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi hal ini juga jadikan satu pelajaran ya, pengajaran kepada kita semua. Ya, supaya meletakkan nama anak-anak, kalau letakkan nama Abdul tu, kena ingatlah mesti depannya letaklah Asmaul Husna. Ada 99 nama Allah. Kenapa nak namakan Abdul Muttalib? Kenapa nak menamakan Abdul Haris? Ya. Nama Allah ada 99 tu, letaklah Abdul Qahar, nama Allah. Ya. Abdul Halim. Ya. Macam itulah ya, nak kita faham daripada ayat ini. Ya, sebab nama ini juga adalah nama yang boleh mempersekutukan Allah. Allah dah bagi ya, rezeki itu berupa anak. Dia bagi rezeki. Ya, dah selamat bersalin dibagi rezeki, tiba-tiba sekutukan Allah.
letak nama anak tu bukan hamba Allah lagi, hamba syaitan. Ya, kan tak patut. Macam tu. Ya. Tak apa, kita tengok tata bahasanya kejap ya. Daripada perkataan yang 188 ni, ada perkataan istaksartu, panjang. Ya, istaksartu tu, ya, berapa huruf yang agak-agak? Istaksartu. Daripada berapa huruf? Asal kalimah. Ayat 188. Istaksartu. Ada berapa huruf? Asal perkataan tu ada berapa huruf? Ha? 5. 5 buang apa? Buang sin. Ha? Dia ta tu berhujung kena buang lah, memang buang lah. Sebab ada 6. Ada 6. Ada 6 ya. Kita kena tengok, kalau penambahan ada sinta tu mana alif sinta. Alif sinta tu adalah penambahan. Ya. Penambahan. Jadi penambahannya 3, alif sinta campur huruf asal kaf saro. Kaf saro. Jadi 6. Macam ghafaro jadi istaghfaro. Ingat tak? Ghafaro, ghinfaro tambah alif sinta jadi istaghfaro. Istaghfaro. Macam ni daripada kaf saro, dia penambahan alif sinta jadi istaksaro. Jadi perkataan penambahan alif sinta ini biasanya ya dengan makna penambahannya ialah minta. Ya, minta. Alif sinta ni biasa kebanyakannya penambahan makna adalah minta. Contohnya istaghfara, telah minta ampun ia. Jadi ya perkataan ni kapsara ni daripada perkataan banyak. Jadi kalau diterjemah telah minta banyak. Telah minta banyak aku, tu aku. Ya. Jadi tak berapa cantik kan? Jadi cari yang bahasa yang cantik, telah mendapat banyak aku. Telah mendapat banyak aku. Tapi kalau sesuai dengan perkataan minta, letakkan minta. Tapi itu yang biasa yang banyak yang sesuai minta. Tapi tak semualah. Ya. Nak kena letak minta macam contoh istakbaro. Istakbaro daripada kabbaro. Ya, makna besar. Kabbaro tu maknanya besar. Jadi istakbaro telah minta besar ia. Jadi apa yang dimaksudkan minta besar? Jadi terjemahkannya adalah sombong. Telah sombong ia. Ya, iblis aba wastakbaro. Iblis enggan dan telah sombong ia. Istakbaro. Istakbaro. Jadi istakbaro tu sombong. Kenapa daripada minta besar jadi sombong? Sebab orang yang suka minta dibesar-besarkan ni, ya, dia ni istilahnya sombong. Jadi tak lari daripada makna asal. Ya. Itu makna. Jadi istaksara, ini terjemah tadi dengan telah mendapat banyak ia. Kalau tu aku. Ya, tu aku. Okey. Istaksara, perkataan asalnya apa? Kapsara. Kapsara
cuba tengok dalam kamus masing-masing. Kapsara ni, ya, kedudukan kapsara. Muka surat apa? Siapa yang dah cek? Kapsa dengan roh. Siapa yang dah buka, sila tengok ya. Cuba tengok ayat 338 ada tak? 338 sebelah bawah. Muka surat 338 sebelah bawah ada tak? Baris yang ke 2467. Kasura. Jadi itu yang kita nak betulkan. Sebab itu saya suruh sebut huruf dulu. Ya, kapsara. Jadi jangan terus di baris. Jangan terus di baris. Tengok barisnya dalam kamus yang betul-betul. Kasara ke kasura. Kalau kita punya suka, semua nak baris atas. Kasara. Itu kita punya suka lah. Ya. Tapi salah kita punya suka ni. Ya. Kita kena tengok kedudukan dia. Ya. Dalam kamus, betul-betul baris 3 ni yang betul apa? Kasura. Mudhari'nya apa? Yaksuru. Masdarnya kasron. Jadi makna banyak. Cuba tengok bawah sekali, dia bunyi istaksara. Yang kita baru jumpa tadi. Istaksara. Ya. Mengatakan sesuatu yang banyak. Cuba tengok sebelah atasnya pula, sebelah kiri, atas sekali. Istaksara. Minta sesuatu dengan banyak. Jadi maknanya telah minta banyak ia. Sesuatu tu min syai'in. Minas syai'in tu. Minas syai'i. Ya. Itu sesuatu. Jadi ambil istaksara tu maknanya perkataan minta banyak. Tapi tak semua ayat makna minta banyak. Jadi macam Quran tadi telah mendapat banyak ia. Jadi tak larilah daripada perkataan minta banyak. Ya. Maknanya kalau Nabi tahulah hal-hal gaib ni, ya, sudah tentu Nabi akan mendapat banyak kebaikan. Oh, dia tahu ni dalam ni ada emas, dalam ni ada minyak, dalam ni ada macam-macam dia tahu. Maknanya kalau Nabi tahu yang gaib, saya Nabi akan mendapat banyak, ya, kebaikan. Ya, akan mendapat banyak kekayaan. Macam tu. Okay. Okey, jadi sekarang kita dah jumpalah perkataan, ya, yang asal daripada istaksara, iaitu kasura yaksuru. Macam mana kita nak jadikan amar kasura yaksuru? Uksur. Pandang yaksuru, jangan nak apa, kita pandang dan terus bunyi. Contohnya kalau bunyi sur, sara tu matikan sur, awalnya uksur. Macam tu. Kalau ditakdirkan bunyinya sir, awalnya apa? Iksir. Macam tu. Kalau bawah, iksir. Kalau ditakdirkan bunyi atas, sar, sarosar, apa nak bunyikan awal? Iksar. Dia tak ada bunyi atas. Bunyi atas ni hanya 4 huruf. Ya. 4 huruf. Contohnya 3 huruf, kita boleh jadikan 4 huruf, ya. Contohnya kasura, kalau kita nak jadikan 4 huruf, tambah alif di awal, apa bunyi? Tambah alif di awal. Aksara. Ya. Aksara. Itu jadi banyak. Maknanya tak jadi 4 huruf. Cuba tengok bawah tu ada yang 4 huruf. Ke bawah tu aksara, ada bawah tu. Daripada kasura tengok ke bawah. Jumpa tak aksara? Aksara. Jadi aksara ini, ya, maknanya, ya, madi yang rubai, ya, 4 huruf. Ya. Tapi kalau dah 4 huruf, boleh diterjemah dengan me dengan kan, tambah me kan.
Jadi aksara telah membanyakkan ia. Telah membanyakkan ia. Macam tu. Kalau ada 4 huruf. Ya. Tapi ingat ya, sebenarnya kalau ada 4 huruf ni, dia satu ragam ya. Dia barisnya tetap baris atas, aksara. Dia walaupun madinya semasa 3 huruf, dia baris depan, tengahnya kasura, su kan. Dia tak boleh aksura. Tak boleh bunyi aksura kalau 4 huruf. Dia bunyi dah seragam. Aksara, af'ala, aj'ala. Macam tu. Ya. Jangan ikut ragam yang 3 hurufnya. 3 hurufnya baris depan, tengah dia. Lalu kita pun nak jadikan 4 huruf, bunyi aksura. Aksura. Salah. Aksara. Ya. Macam bawahnya sikit, lepas aksara, kita jumpa perkataan takasur. Takasara tu ya. Takasara. Dalam Quran, ya, alhaqumut takasur. Takasur. Jadi, takasur ni daripada takasara. Asal daripada makna banyak. Jadi, takasara ni maknanya memperbanyak-banyakkan. Memperbanyak-banyakkan. Alhaqumut takasur. Alhaqum. Telah melalaikan ia akan kamu at-takasur oleh memperbanyak-banyakkan. Mana banyak-banyakkan, memperbanyak-banyakkan harta. Ya? Telah melalaikan akan kamu oleh memperbanyak-banyakkan. Itu dalam Quran. Takasur daripada takasara. Ya? Itu maknanya kita nak mencari kata dasar dia, kita kena cari 3 hurufnya dulu. Jadi setelah kita jumpa 3 hurufnya, iaitu kasura, yaksuru, uksur. Nahinya apa nahinya? Kasura, yaksuru, uksur, nahi la taksur. Isim fa'il kasirun, ya, ataupun kasirun. Guna ya, kasirun. Sebab kebanyakan daripada perkataan kalau madinya tengah baris depan, tengah di baris depan, macam kasura kan tengah baris depan, kebanyakan isim fa'il guna ya. Guna ya, kasirun. Nak tahu kita kasirun ada kat sini, iaitu sebelah kiri baris yang keempat. Tengok kiri baris yang keempat bunyinya kasirun. Kasirun, yang banyak. Itu isim fa'il. Jadi kebanyakanlah ya yang tengah tu baris depan, dia punya isim fa'ilnya guna ya. Kasirun. Cuba kita cari satu perkataan tak ada bukan yang dalam Quran ni, ya, yang bukan yang kita baca ni. Kita cari perkataan yang lebih kurang, iaitu kabbaro. Cuba cari kabba dengan ro. Kabbaro. Ya. Cuba tengok. Ya. Muka surat 335. Sebelah kiri. Tengah. Sebelah kiri. Tengah. Atas pun ada juga. Kaburo. Ya. Kita ambil yang tengah tu. Yang atas dia pun ada, ya, yang bawah pun ada. Kita ambil sekarang ni perkataan kaburo, yakburu, ya, kabron, daripada kiri tu 2, 4, 6 pun ada tu 6. Makna tua umur pun boleh juga. Kabura, yakburu, kibaron. Ya. Jadi dengan makna usia. Usia tu makna umur lah.
Umur yang sudah tua, ya, juga daripada perkataan besar, ya. Kemudian kita ambil bawahnya kaburo yakburu kabron. Kaburo yakburu kabron. Bawahnya lagi kaburo yakburu kibaron. Kita ambil yang bawah sekali tu. Yang bawah kaburo yakburu kibaron kubron kubarotan. Kita ambil tu. Itu makna besar, ya. Makna besar. Baik, kaburo yakburu. Ni tengok, ya. Kaburo yakburu. Jadi bukan kabaro, ya. Kalau ikutkan kita, kabaro ni kita bariskan atas je kabaro. Tapi sebenarnya, ya, dia punya madinya baris tengah. Kaburo. Jadi isim fa'ilnya lebih kepada ya, ya, kalau bunyi depan. Cuba tengok bawah sekali. Bawah sekali. Apa bunyinya? Kabirun. Itu. Ya. Kabirun. Dia lebih kepada ya. Isim fa'ilnya. Kabirun. Macam tu. Ya. Itu saya katakan, kalau fi'il madi yang tengah dia baris depan, macam kaburo, kasuro, ya, isim fa'ilnya lebih kepada ya. Lebih kepada ya, isim fa'ilnya. Contoh, macam mana? Kalau fi'il madi tengah dia baris depan, macam kaburo kan tengahnya baris depan. Baris doma. Kan? Kasuro tadi pun tengahnya baris doma. Kan? Jadi isim fa'ilnya lebih kepada ya. Isim fa'ilnya. Tengok bawah sekali aja, bawah sekali. Bunyinya kabirun. Bawah sekali tengok. Dia isim fa'ilnya lebih kepada ya. Patutnya kabirun. Macam tu kan? Dia tak. Dia kabirun. Ya. Kabirun. Ya. Kasirun tadi. Kasirun pun sama, tengah dia. Tengah dia baris domah. Fi'il madinya tengah dia baris depan. Domah. Yang tengah fi'il madinya apa? Kasuro. Kasuro kan su tu baris depan. Bila isim fa'il guna ya. Kasirun. Memang 3 lah. Kan fi'il madi ni dia punya tengah ni beza-beza. Ada fi'il madi tengah dia baris atas. Macam ja'ala. Ja'ala kan baris atas. Ya. Yang ni tengah dia baris domah. Ya. Ada juga fi'il madi tengahnya baris bawah. Macam amila, sami'a. Ya. Tapi yang cerita kita sekarang ni, cerita yang fi'il madi baris domah tengah ni, kebanyakan isim fa'ilnya akan menggunakan ya. Isim fa'ilnya. Tapi yang lain tu banyak guna alif lah. Guna alif. Tapi yang ni saja. Yang
Tengah dia baris depan. Contoh satu lagi, ya, cuba cari perkataan hasinun. Jim ha. Cuba cari jim ha. Hasin apa hasin? Apa ni hasin nun. Cari perkataan jim. Perkataan jim pula. Lepas jim. Lepas jim ha, bukan ha besar ya. Kadang dia sebut ha besar pula. Ha. Ha, kemudian sin nun. Cuba cari dalam kamus. Ha sin nun. Jumpa tak sin nun? Ya. Ambil sin kecil ya. Sin kecil. Kemudian nun. Ya. Cuba cari muka surat 73. Ada tak 73? 73 baris berapa tu? Jumpa tak muka surat 73? Kanan ya, kanan. Sebelah atas. 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8 daripada atas. Kanan. Hasuna, tengok dia tak bukan hasana. Hasuna. Ya. Hasuna mudhari'nya yahsunu. Masdarnya husnan. Dia tak baca hasana. Dia memang madi dia asalnya begitu. Tengahnya baris depan. Hasuna yahsunu husnan. Jadi bila isim fa'ilnya sesuai dengan ya. Cuba bunyikan kalau dengan ya. Isim fa'il. Macam mana isim fa'ilnya? Hasinun. Apa? Hasinun. Dia lebih sesuai kepada isim fa'il ya. Hasinun. Ya. Itu. Berapa tadi? 8 ya? 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8 dari atas. Kanan. Yelah. Masuna. Husnan. Jadi, tengok tengah dia berbaris domah. Dia bukan hasana ya, hasuna. Hasuna. Hasanan tu maknanya isim. Isim. Kalau fi'il tak ada hasanan. Ya. Kadang husnan, kadang hasanan. Ya, itu adalah masdar. Ya, wabil walidaini ihsana. Itu ihsana dari ihsan juga, daripada hasanah juga. Ya. Jadi kalau fi'ilnya tak boleh bunyi hasanah ya. Hasunah. Lah, fi'il madhi je, tak kenal ke? Ya. Aja kena ingat, setiap dalam bracket ada 3, 4 ke, mula-mula madhi, kedua mudhari'. Yang pertama tu, 3 huruf tu madhi. Dalam bracket dia akan bagi madhi, mudhari', masdar. Jadi, yang pertama adalah madhi, yang kedua mudhari', yang ketiga masdar. Masdar tu yang ada tanwin tu, husnan. Itu masdar. Baik, saya nak tanya balik. Macam mana isim fa'ilnya kalau hasuna? Hasinun. Lebih kepada ya, ya. Ya, hasinun. Macam tu. Ya. Isim maf'ulnya macam mana? Hasinun. Mahsunun.
Mahsunun. Maf'ulun. Ini tetap sama dengan maf'ulun. Mahsunun. Isim maf'ulnya tetap wazan maf'ulun ya. Jadi mahsunun. Macam tu. Ya. Baik, macam mana fi'il amar daripada yahsunu? Sun. Kalau depan bunyi sun, awal pun bunyi depan lah. Sun. Ya. Cuba saya nak tanya Kak Jah. Kak Jah ni dia tertinggal sikit. Saya nak tanya Kak Jah. Kak Jah, kalau sun bunyi sun. Kalau dia san, kalau san bunyi apa? Bunyi ihsan. Tak ada atas. Ya. Kalau sun bunyi tak. Kalau sun bunyi apa? Amarnya? Sun. Kalau seandainya ditakdirkan san, kalau ditakdirkan sin, ihsan pula. Ihsin lah. Dan naik ke atas pula. Yang sin tetap sin awal tu. Sin. Ya. Okey, kalau hasuna, kalau kita jadikan 4 huruf tambah alif, apa bunyinya hasuna? Kalau jadi 4 huruf, hasuna tambah alif awal. Apa bunyi sekarang hasuna? Dah melalut-lalut lah tu. Ya. Ahsana. Bila kita jadikan 4 huruf, walaupun dia tengah dia baris depan, kalau jadi 4 huruf, baris tetap atas semua. Ahsana. Macam tu. Ya. Cuba kita tengok kalimah-kalimah yang lain sebelah kiri. Cuba tengok sebelah kiri, atas sekali, hasyada. Mana mengumpulkan, hasyada. Hasyada yahsudu. Okey. Sekarang kita nak jadikan hasyada 4 huruf. Hasyada ni 4 huruf. Cuba jadikan 4 huruf macam mana kalau tambah alif? Apa bunyi hasyada? Ahsada. Macam tu. Ya. Kalau bawah dia hasyada hasyara. Kalau nak jadikan 4 huruf, ahsyara. Ya, ahsyara yahsyuru yang kita sebut selalu mahsyar. Ya, mahsyar. Tempat berkumpul. Bawah dia ada ditulis mahsyarun, ya. Jadi mahsyarun daripada perkataan mahsyar, ya, hasyara ni yahsyuru. Kalau amar apa? Yahsyuru. Kalau yahsyuru, amarnya apa? Yahsyuru. Uhsyur. Nahinya? La tahsyur. Kalau ditakdirkan bunyi syar? Ihsyar. Kalau ditakdirkan bunyi syir? Syir ke bawah. Ihsyir. Okey, cuba tengok sebelah bawahnya lagi. Bawahnya, tengok bawah bunyi hasama. Hasama dengan makna memarahkan. Memarahkan tu, hasama. Sebelah kiri bawah, ke bawah, tengah-tengah sikit. Cuba tengok dalam bracket. Yang dalam bracket. Hasama yahsimu hasman. Nampak tak? Nampak Kak Jah? Hasama ya. Hasama
Kalau 4 huruf, apa bunyinya? Apa bunyinya? Janganlah dibarikan doma. Fi'il madhi tak ada doma. Ahsama. Ahsama. Ya. Okey. Yahsimu. Kalau amarnya apa? Yahsimu. Ihsim. Ihsim. Baik, yang bawahnya bunyinya hasima. Hasima. Makna marah juga. Hasima. Kalau 4 huruf, hasima macam mana? 4 huruf. Hasima. Sama juga baris atas. Ahsama. Walaupun dia baris bawah, baris depan, baris atas, tetap 4 huruf semua baris atas. Ahsama. Wazan af'ala. Af'ala. Macam tu. Ya. Jadi yang 3 huruf ni semuanya boleh jadi 4 huruf ya. Jangan salah faham, yang 3 huruf semua boleh jadi 4 huruf bila ditambah alif, contohnya jadi ahsama. Kalau misal kata hasima dengan makna marah, kalau ahsama memarahkan. Kita tambah me dengan kan. Macam nazala, nazala turun kan? Kalau jadi 4 huruf, anzala. Jadi turun jadi mana? Menurunkan. Tambah me dengan kan. Itu beza kalau kita jumpa nazala, mana turun saja. Kalau anzala, menurunkan. Macam tu. Ya. Okey. Hashima, yahsamu. Kalau amar yahsamu ni apa? Yahsamu, amar dia. Ihsam. Ya. Kalau sum, sum. Kalau sam, ihsam. Kalau sim, ihsim. Kenapa yang atas tu ada 2 baris? Atas ya hasima, hasama. Hasama yahsu yahsimu ya, bukan yahsumu ya. Yahsim betul. Yahsimu, yang bawahnya yahsamu. Jadi kalau kita jumpa dua-dua macam ni, artinya dua-dua terpakai. Dua-dua terpakai. Maknanya dia boleh wazan yahsimu pun boleh, yahsamu pun boleh. Ya, kena ingat macam tu ya. Jangan kenapa yang ni samu, yang ni simu. Artinya dua-dua pakai. Ya. Dan madinya pula, kenapa satu hasama, satu hasima? Artinya dua-dua pakai. Tapi bukan semua. Ada satu-satu macam ni. Bukan semuanya boleh kita suka hati kita, tak. Ya? Besok bantai bila hasuna, boleh hasana, boleh hasina. Suka hati kita. Ya, tak boleh. Macam hasuna, dia tak ada perubahan hasina. Dia tetap hasuna. Macam tu. Ya. Baik, isim fa'il apa? Daripada Hasimayah Syamu ni, isim fa'ilnya Hasimah. Hasimun. Tak guna ya ya. Hasimun. Kalau isim fa'ul, isim maf'ulnya mahsumun. Ya. Okey ya. Kita punya kuliah sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula. Ya, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan ya. Yang minggu lepas yang ramai yang tak dapat hadir ya, yang saya bagi ulangan tu, boleh tengok pada ulangan tu lah ya. Yang